Salam sejahtera diucapkan kepada pemeriksa dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Go Ija, matrik nombor A165460. Tajuk tesis saya adalah penyelidikan sekunder terhadap peroptimalan musilitsa, suhu pemanasan susu dan kelajuan homogenan ke atas ciri-ciri minuman susu bercoklat. Untuk pengenalan, musilitsa adalah polisakarida yang bermolekul tinggi dan diekstrak semasa biji benih bersentuhan dengan air dan seterusnya meningkat dalam kelikatan larutan. Musilitsa dibentuk adalah hidroklorid yang biasanya digunakan dalam berbagai industri sebagai ejen pemekat dan ejen gel. Dan hidroklorid ini boleh membantu untuk meningkatkan kestabilan susu coklat. Susu coklat adalah yang paling terkenal dalam kalangan susu pemeriksa. Dan biasanya dalam zaman ini persepsi pengguna adalah optimis mengenai faedah kesihatan susu. Oleh itu, pengekstrakan musilitsa dari biji ca boleh digunakan sebagai ejen pemekat dalam minuman susu bercoklat. Dan dalam kajian ini, analisis data sekunder dijalankan. Bertujuan untuk penambah baik dalam penentuan kesan 3 faktor, iaitu penggunaan kepekatan musilitsa, suhu pemanasan susu dan kelajuan perhomogenan terhadap ciri-ciri fizikokimia minuman susu bercoklat. Dan analisis data sekunder juga dinilai semula dalam kajian persepsi pengguna dan penilaian sensori. Dan untuk kenyataan masalah, terdapat dua. Satu, yang pertama iaitu pembentukan mendapan dalam minuman. Kita tahu partikel koko yang terbentuk di bahagian bawah bekas selepas dikacau dan pembentukan mendapan ini merupakan satu kekurangan dan akan mempengaruhi kualiti produk susu bercoklat. Dan hal ini kemungkinan akan mempengaruhi pemilihan produk daripada pengguna. Oleh itu, penggunaan hidroklorid daripada musilitsa akan menjadi satu alternatif untuk dijadikan sebagai ejen pemekat dan menghalang pemendapan berlaku. Dan yang kedua, musilitsa masih kurang diinovasi. Walaupun musilitsa ini terdapat berbagai fungsi. Dan untuk hipotesis, penambahan kepekatan musilitsa berbeza, suhu pemanasan susu dan kelajuan perhomogenan memberi kesan terhadap ciri-ciri fizikokimia minuman susu bercoklat. Dan untuk objektif kajian terdapat dua. Yang pertama menentukan kesan penambahan ketiga-tiga ini terhadap ciri-ciri fizikokimia minuman susu bercoklat. Dan yang kedua, kita akan menilai semula data dalam kajian persepsi pengguna dan penilaian sensori terhadap minuman susu bercoklat yang mengandungi 3 elemen iaitu musilitsa berbeza kepekatan suhu, pemanasan susu dan kelajuan perhomogenan, iaitu formulasi pilihan berbanding dengan minuman susu bercoklat komersial yang berjenama Dutch Lady. Dan untuk metodologi, terdapat 3, pengekstrakan, penyediaan minuman susu bercoklat dan pengoptimalan formulasi. Untuk pengetahuan anda, kajian ini adalah analisis data sekunder yang sumbernya dari kajian pelajar siswaza. Dan berdasarkan data sekunder tersebut, 3 faktor, iaitu yang ketiga ini digunakan untuk menentukan kesannya. Di samping itu, data sekunder juga termasuk data sensori daripada 40 orang panel. Ini merupakan pengekstrakan musilitsa yang dijalankan yang diperolehi oleh MUNOT dan juga AOAC. Seterusnya, ini merupakan carta aliran penyediaan minuman susu bercoklat dan 20 formulasi minuman susu bercoklat dibangunkan dengan menggunakan reka bentuk kajian CCD, Central Composite Design, hasil daripada perisian desain expert. Dan dalam formulasi ini, kepekatan musilitsa yang berbeza merupakan salah satu parameter yang penting dalam kajian ini. Dan seterusnya, pengoptimalan formulasi, pengoptimalan ini akan menggunakan 3 parameter yang utama, iaitu kepekatan musilitsa, suhu pemanasan susu dan kelajuan perhomogenan. Dan
Parameter ini mencerminkan 3 tahap kod, iaitu 1, 0 dan 1 yang dalam ketiga-tiga ini. Dan seterusnya untuk analisis statistik dibahagikan kepada 3. Yang 1, kaedah respon pembukaan dan analisis regresi digunakan dalam penentuan ciri-ciri fizikokimia, dan untuk pengoptimalan kaedah penomboran dan pentintahan grafik digunakan untuk, dan seterusnya SPSS juga digunakan untuk analisis penilaian sensori dengan menggunakan ujian ANOVA satu hala. Seterusnya untuk hasil dan perbincangan, kita dibahagi kepada 3, iaitu penentuan ciri-ciri fizikokimia minuman susu bercoklat, pengoptimalan formulasi dan juga penilaian sensori terhadap formulasi pilihan dengan jenama Dutch Lady. Dan untuk penentuan ciri-ciri fizikokimia, 3 faktor dikodkan dengan X1, X2, X3, dan nilai P digunakan untuk menentukan tahap signifikan. Dan dalam kajian ini, nilai P untuk model adalah, sekiranya nilai P untuk model adalah signifikan dan nilai R2 melebihi 0.75, maka ia boleh mewakili dataset. Sekiranya ujian lack of fit adalah signifikan, maka ia menunjukkan model adalah tidak sesuai. Seterusnya, persoalan yang pertama, adakah respon tersebut signifikan? So, kita boleh tengok respon pemantapan nilai P model 0.0011 kurang daripada 0.05 ia marker, dan juga nilai R2 0.8884 melebihi 0.75, maka kita boleh kata respon pemantapan adalah signifikan. Sama dengan respon pH adalah signifikan dan respon warna L adalah signifikan juga. Maka untuk respon warna A, nilai P model 0.1545 melebihi daripada 0.05 dan nilai R2 kurang daripada 0.75. Maka kita boleh kata respon warna A adalah tidak signifikan, dan sama dengan respon warna B adalah tidak signifikan, dan respon jumlah pepejal larut adalah signifikan. Dan persoalan kedua, adakah ketiga-tiga faktor ini memberi kesan kepada respon? Dan kita boleh tengok dalam untuk tahap signifikan pemantapan, X1 adalah kepekatan, X2 suhu, X3 kelajuan pemohon jenat. Dan kita boleh tengok nilai P untuk X2 adalah 0.0027, kurang daripada 0.05, maka faktor suhu pemanasan susu adalah signifikan terhadap respon pemantapan. Dan untuk X1 dan X3 adalah tidak signifikan. Dan sama juga kita boleh merujuk kepada tahap signifikan pH. X1, X2, X3, ketiga-tiganya adalah signifikan terhadap respon pH. Kenapa? Okay, kita boleh tengok penerangannya. Peningkatan tahap kepekatan muslicha menyebabkan peningkatan kekuatan ion dan mengubah pH dan pHc kepada nilai pH yang lebih rendah. Dan untuk suhu, ini disebabkan oleh interaksi elektrostatik denaturasi protein whey dengan casein semasa pemanasan susu, dan ini akan mempengaruhi keseimbangan kandungan garam dan seterusnya mengubah nilai pH. Maka untuk kelajuan pemohonan, ia akan mengubah konformasi protein tertentu yang mempengaruhi charge atau kelarutan dan membawa perubahan dalam pH. Dan seterusnya untuk tahap signifikan L, kita boleh tengok X1 dan X2, faktor kepekatan muslicha dan suhu pemanasan adalah signifikan terhadap respon L. Kenapa? Kerana merujuk kepada Monash, dia berkata biji cha berbentuk bujur dengan warna putih, kelabu, coklat dan hitam,
Dan berdasarkan kajian kampus, muslicha boleh menyebabkan warna perlahan menjadi gelap. Dan ini juga mengatakan sekiranya suhu meningkat, nilai L akan menurun. Ini kerana suhu pemanasan susu yang tinggi menyebabkan tindakan balas milat berlaku. Dan untuk jumlah pepejal larut, ketiga-tiga faktor adalah tidak signifikan kerana melebihi adalah lebih besar daripada 0.05. Okey, persoalan yang ketiga, adakah ketiga-tiga faktor ini mempengaruhi antara satu sama lain? Dan kita boleh tengok untuk respon pemendapan, yang ini merupakan X1 dengan X2. Sekiranya kepekatan meningkat, suhu juga meningkat dan menghasilkan pemendapan yang lebih tinggi. Hal ini kerana pemecahan misal kasin oleh potensi akibat suhu tinggi menyebabkan ketidakstabilan dan berlaku pembekuan sehingga jauh terbentuk. Dan seterusnya, interaksi yang kuat antara protein, susu dan hidrokloroid juga akan menyebabkan pemendapan dengan peningkatan kepekatan muslicha. Maka untuk X2 dan X3, sekiranya suhu meningkat, kelajuan penghomogen meningkat, akan menghasilkan pemendapan yang lebih tinggi. Hal ini kerana suhu dan tekanan proses homogenasi ini akan mempengaruhi kelarutan kalsium fosfat yang meningkatkan pengagregatan hidrofobik molekul kasin dan menjadi misal. Seterusnya untuk respon pH, kita boleh tengok untuk X1 dan X1 pada tahap kepekatan yang rendah, suhu akan meningkat dan menghasilkan pH yang tinggi. Namun pada suhu yang rendah, peningkatan kepekatan akan menghasilkan pH yang lebih tinggi. Dan Hale dan Carey menjelaskan bahawa penurunan pH yang berlaku dalam susu homogen selepas penyimpanan ini berkait dengan pentaktikan lipoprotein lipase susu. Dan peningkatan tekanan perhomogenan ini akan menyebabkan penurunan saiz globul dan memberi ruang kepada lipoprotein lipase untuk mengakses lemak. Dan kita boleh tengok untuk X1 dan X3, sekiranya kepekatan dalam rendah, kelajuan perhomogenan akan meningkat dan menghasilkan pH yang lebih tinggi. Maka pada tahap yang tinggi, kelajuan perhomogenan juga akan menghasilkan nilai pH yang paling tinggi dalam eksperimen ini. Dan untuk respon L, X1 dan X2, kepekatan muslicha yang tinggi menyebabkan peningkatan suhu dan menghasilkan nilai L yang rendah. Dan penjelasan sama dengan tindak balas milat. Dan seterusnya untuk bahagian yang kedua, pengoptimalan formulasi minuman susu bercoklat. Pengoptimalan ini dijalankan untuk memperolehi formulasi respon-respon yang terbaik berdasarkan desirability. Dan dalam kajian ini, respon yang terlibat hanya pemendapan pH, warna L dan juga jumlah pepejal larut. Okay, kita boleh tengok jadual ini merupakan hasil pengoptimalan respon-respon pilihan yang terbaik yang diperolehi daripada perisian design expert. Dan kita boleh tengok penyelesaian 1 dan 2 dipilih sebagai formulasi pilihan yang terbaik. Ini kerana tahap kesesuaian desirability mereka yang paling tinggi dan juga nilai L yang lebih tinggi dan nilai pemendapan yang lebih rendah berpotensi untuk mengurangkan pemendapan minuman susu bercoklat. Dan kombinasi ini bagi formulasi pilihan adalah nisbah 0.06, 90 degree Celsius dan juga 3000 RPM. Dan ini merupakan penilaian untuk yang last kali untuk penilaian sensori terhadap formulasi pilihan. Kita boleh tengok dari jadual tersebut. Commercial C iaitu minuman susu bercoklat merupakan
sampel terbaik dan menjadi pilihan utama. Ya, iaitu kita boleh tengok warnanya yang paling tinggi dan juga mendapat yang paling tinggi diterima oleh ramainya. Dan antara formulasi B dan A, formulasi merupakan formulasi pilihan yang lebih baik berbanding dengan A. Ini dijelaskan oleh warnanya dan juga min penerimaan keseluruhan yang lebih tinggi. Alright, seterusnya. Ini merupakan sesawang spiderweb. Nah, kesimpulannya, penyediaan minuman susu bercoklat menggunakan 3 faktor yang berbeza, iaitu kepekatan mucilage, suhu, pemanasan susu dan kelajuan perhomogenan untuk menentukan kesan faktor kepada ciri-ciri ini. Dan hasil kajian menunjukkan kesan-kesan faktor terhadap respon pengendapan pH L dan B adalah signifikan. Maka respon A adalah tidak signifikan. Namun, nilai A dan B tidak dapat menghasilkan modal respon yang signifikan. Ini bermakna kesan ketiga-tiga faktor terhadap respon A dan B tidak dapat ditentukan. Dan untuk pengoptimalan formulasi yang terbaik adalah nisbah kombinasi 0.06% untuk kepekatan mucilage, 90 degree Celsius untuk suhu dan 3000 RPM untuk kelajuan penhomogenan. Dan dalam nilai sensory attribute yang signifikan adalah warna dan mendapan. Dan seterusnya commercial C merupakan sampel yang terbaik dan menjadi pilihan utama. Hanya kerana min attribute warna, kedekatan, mendapan dan pemberian keseluruhan commercial C adalah lebih tinggi berbanding dengan A dan B. Dan cadangan adalah penyediaan susu bercoklat. Kita boleh menggunakan simulasi formulasi yang baru atau menjalankan simulasi pembukaan respon semula. Dan ini dapat meningkatkan penerimaan. Dan haraplah kalau perubahan formulasi ini dapat meningkatkan penerimaan dan kesukaan panel. Seterusnya, perolehan maklumat persepsi pengguna yang lebih banyak variety. So, kita dapat mendapatkan keputusan dalam sesuatu atribut dengan lebih jelas. Selain itu, analisis kimia juga boleh dijalankan seperti nilai pemakanan dan nilai dan aktiviti antioksidan. Selain daripada aspek pemendapan, mungkinlah kestabilan penyimpanan formulasi terpilih berbanding dengan minuman komersial boleh dikaji. Dan ini merupakan rujukan dan itu sahaja. Terima kasih.